jumpa lagi. Kali ni teacher nak tunjukkan cara ataupun teknik menjawab soalan bahasa Inggeris section C. Ini satu contoh soalan section C yang kita akan cuba jawab bersama. Di sini pertama yang kamu perlu lakukan adalah baca soalan dan fahamkan kehendak soalan tersebut berdasarkan gambar dan juga perkataan yang diberi. Hanya di sini, write a story based on the given pictures. You may use the words given to help you. Write your story in the space provided. Your story should be between 80 and 100 words. Tulis sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar di bawah. Kamu boleh menggunakan perkataan-perkataan yang diberi untuk membantu kamu. Tulis jawapan kamu di ruang yang disediakan, panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Pertamanya tengok dahulu gambar yang diberi. Ada 3 gambar, 1, 2, 3. Dalam gambar pertama kamu nampak ada 2 orang budak perempuan. Mereka sedang berehat dan berbual di atas bangku. Berhampiran bangku tu ada longkang. Saya kira ni longkang. Dan kemudian salah seorang daripada mereka memegang seekor kucing. Dan dalam gambar yang kedua, kamu lihat kucing tu melompat ke arah seekor rama-rama. Dan mungkin sesuatu telah berlaku kepada kucing ni, dia jatuh ke dalam parit. Gambar yang kedua, seorang budak lelaki datang dan tolong mengambil kucing tersebut daripada dalam parit. Lihat perkataan yang diberikan di sini. Kita baca dan cuba kena pasti maknanya dulu. Took, ambil. Cat, kucing. Took juga memberi maksud membawa. Park, taman. Chatted, berbual. Friend, kawan. Excited, teruja. Chase, kejar. Jump, lompat. Landed, mendarat. Drain, longkang. Shock, terkejut. Boy, budak lelaki. Help, tolong. Save, menyelamatkan. Thank, berterima kasih. Kita dah baca perkataan yang diberi, dan berdasarkan perkataan diberi dan gambar yang diberi, kita rasa kita faham ceritanya apa yang perlu diceritakan. Langkah yang seterusnya adalah kenal pasti verb daripada perkataan yang diberi. Apakah dia verb? Verb tu adalah kata kerja, perbuatan, apa yang dilakukan oleh watak-watak dalam cerita ni. Yang pertamanya verb di sini adalah took. Took maksudnya ambil. Jadi kita gariskan took. Kemudian chat, berbual. Gambar yang kedua, excited, teruja. Ini adalah perasaan. Bila perasaan kita boleh tambahkan felt di atasnya. Felt excited, rasa teruja. Chase, mengejar. Jump, melompat. Landed, mendarat. Ada 4 verb di sini. Gambar yang ketiga, shock. Shock juga adalah perasaan. Kita boleh tambahkan felt, shock, rasa terkejut. Help, tolong. Save, menyelamatkan. Thank, berterima kasih. Selalunya verb ni senang kita nak kenal pasti. Biasanya belakangnya ada ed dalam. Kau nampak sini banyak ed ni. Maksudnya cerita ni adalah dalam bentuk past tense. Dalam bentuk past tense. Maksudnya diceritakan perkara yang telah berlaku. Langkah yang seterusnya adalah kita buat apa yang saya panggil sebagai draft. Apakah draft ni? Draft ni adalah rangka cerita. Dan draft ni terdiri daripada senarai verb yang akan membina cerita kita. Contohnya dalam gambar pertama. Gambar yang pertama, apakah verb pertama yang mungkin berlaku? Ada perkataan park di sini. Mungkin mereka telah pergi ke taman. Apakah pergi dalam bahasa Inggeris? Went to the park. Went to the park. Pergi ke taman. Jadi went ni adalah verb. Pergi ke taman. So apa yang berlaku selepas pergi ke taman? Ataupun sambil pergi ke taman, dia telah membawa. Took a cat. Took
Okay, membawa kucing dia. Took her cat. Sebab dia perempuan. Took her cat. Bawa kucing dia ke taman sekali. Kemudian apa yang berlaku di taman? Kita anggaplah dia berjumpa dengan kawan dia. Okay, berjumpa dalam bahasa Inggeris kita kena tambahkan sekali lah. Apa berjumpa dalam bahasa Inggeris? Met. Okay, pastinya met. Met her friend. Okay, berjumpa dengan kawan dia. Okay. Dan apa yang mereka lakukan selepas itulah mereka berbual, chatted. Okay. Chatted about school ke, chatted about apa-apalah. Okay. Met her friend and chatted happily about school maybe. Okay. Kemudian gambar yang kedua. Okay. Ada nampak kucing sedang melompat, tapi sebelum kucing ni melompat, mesti ada sesuatu telah berlaku kepadanya, betul tak? Okey, mungkin kucing ni telah nampak seekor rama. Apakah nampak dalam bahasa Inggeris? Okey, dalam past tense form nampak adalah saw. Saw a butterfly. Okey, kucing tu telah ternampak seekor rama. Okey, apakah perasaan dia? Dia rasa excited, teruja. Okay, so the cat felt excited. Kucing tersebut rasa teruja. Apa yang kucing tersebut lakukan? Okay, chase, kejar. Okay, chase, kejar apa? Chase the butterfly. Kejar rama-rama tersebut. Okay, dalam proses mengejar tu apa yang berlaku? Dia telah melompat, jump. Okay, kenapa dia melompat? Mungkin dia nak menangkap kan. Jump to catch the butterfly. Okay. Tetapi apa yang berlaku selepas tu? Dia jatuh. Apa jatuh dalam bahasa Inggeris? Fell. Fell and landed. Okay, in the drain. Di dalam longkang. Jatuh dan mendarat dalam longkang. Okay. Seterusnya yang ke-10. Okey, gambar yang ketiga. Okey, apa yang berlaku kat sini mungkin felt shock ni adalah perasaan dua orang budak perempuan ni. Okey, felt shock, rasa terkejut. Okey. Okey, dan rasa terkejut, mungkin ada seorang budak lelaki sedang berjalan di situ, jadi mereka pun panggil dia lah. Call a boy. Okey. A boy was walking nearby maybe. Okay, and then apa budak tu buat? Budak tu pun help, tolong mereka. Okay, dan selamatkan. Okay, save the cat. Okay, dan akhir sekali ucapkan terima kasih. Okay, ucapkan terima kasih, thank the boy, okay, for his help. Okay. Okay, dah ada 14 verb. Okay, kalau minimum kat sini 10-12 verb dah cukup. Tapi kalau 14 verb, okay, dah senang, baiklah. Okay, jangan terlalu banyak sampai 16 ke, sebab nanti kamu akan exceed jumlah perkataan yang diberi. Okay, kita bina ayat berdasarkan verb ini. Okay. Ada beberapa cara yang saya gunakan. Cara yang pertama saya gunakan adalah kita bahagikan satu kertas ni. Kita buat satu lagi draft. Okay, draft yang dipanggil TSVO. Okay, untuk yang belum mahir boleh gunakan draft ni dahulu. Okay, kalau siapa dah mahir mungkin boleh terus buat ayat. Okay, untuk TSVO ni kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, contohnya macam ni lah. Kertas ni bagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama adalah T ataupun time. Bahagian yang kedua, kolom yang kedua adalah subjek. S, subjek. Subjek ni adalah orang ataupun pelaku perbuatan tersebut. Okay, verb. V, verb, perbuatan. Okay, lastnya adalah objek ataupun komplement. Okay, sekali objek lah Okay, yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Okay, nampak tak garisan ni? Okay, sebentar. Pembaris tak ada. Kita gunakan je lah apa yang ada.
Baris tinggal kat sekolah. Kecil je. Okay, boleh lah Okay. Okay, sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita masukkan verb di ruangan verb sebelum kita buat ayat tu Okay, saya masukkan kat sini. Verb yang pertama adalah went. Verb yang kedua took. Verb ketiga met. Verb seterusnya chatted. Okay, saya buat perenggan pertama dulu Okay. Okay, kita boleh letakkan time di sini. Contohnya pada suatu hari ataupun yesterday lah, semalam. Yesterday, semalam. Okay, berikan nama watak. Jangan letak nama sendiri, jangan letak I, tapi berikan nama watak yang lain. Okay, contohnya kat sini saya ambil yang ni lah watak utamanya. Okay, Siti Yesterday, Siti went to the park. Pergi ke taman. Went to the park. Okay. Took, bawa. Dia bawa kucing dia. Sekarang Siti ni kita boleh gunakan ganti diri. Untuk perempuan, she. She took her cat. Okay. Dia bawa kucing dia. Kalau nak tambah bersama dengannya, she took her cat with her. Bersamanya. Dia bawa kucing dia bersamanya. Okay. Met, berjumpa. Siapa yang berjumpa? Dia lah juga. Siti ni. She met, jumpa dengan kawan dia. Her friend. She met her friend. Dia jumpa dengan kawan dia. Okay. Chatted, berbual. Mereka berbual. Okay, kita namakan kawan dia lah. She met her friend Rose. Okay, koma, titik. She met her friend Rose. Okay, sekarang mereka berbual. Okay, they chatted dengan gembira. They chatted happily about school. Mereka berbual dengan gembira tentang hal sekolah. Okey, ini dah habis perenggan ataupun gambar yang pertama. Kat sini kita ada nampak 3 gambar. Senang sikit kita bahagikan terus pada perenggan. Gambar 1 perenggan 1, gambar 2 perenggan 2, gambar ketiga perenggan ketiga. Okey. Untuk seterusnya perenggan yang kedua. Okey, verbnya adalah saw. Okey, masukkan saw. Felt excited, rasa teruja. Chase, kejar. Jump, lompat. Fell and landed. Okay, nanti kita tambah. Tengok macam mana Okay, saw. Okay, kemudian ni yang melakukan saw ni adalah kucing ni. Jadi kita letakkan kat sini. Kucing dia. Okay, ataupun kucing Siti. Okay, Siti's cat. Kucing Siti. Tiba-tiba, suddenly, Siti's cat saw a butterfly. Nampak seekor rama. Okay. Suddenly, Siti's cat saw a butterfly. Okay. Okay, felt excited, rasa teruja. Siapa yang rasa teruja? Yang rasa teruja adalah kucing Siti. Jadi, kucing kita boleh gunakan ganti diri it, ia. It felt excited. Okay. Dia rasa teruja, jadi dia kejar butterfly tersebut. Kita boleh gabungkan perkataan ni, verb ni. It felt excited, so it chased the butterfly. Dia rasa teruja, jadi dia kejar butterfly tu. Okay. Jump, lompat. Apa yang lompat? Kucing tu lah. Ia juga It jump. Okay. To catch.
Ia lompat untuk menangkap, to catch the butterfly. Okay. Okay. Fell, jatuh. Ia jatuh. Malangnya ia jatuh. Malangnya dalam bahasa Inggeris, unfortunately. Unfortunately, malangnya it fell, ia jatuh. Okay, and okay, saya gabungkan ya, sebenarnya boleh buat kat sini ya. And landed in the drain. Okay, unfortunately, malangnya it fell, ia jatuh, and landed in the drain. Jatuh dan mendarat dalam longkang. Okay, dalam parit. Okay, gambar yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga. Okay. Felt shock, rasa terkejut. Siapa yang rasa terkejut? Dalam gambar ni yang rasa terkejut mestilah kedua-dua orang ni Okay, watak ni tadi. Okay, Siti and Rose felt shock. Okay, Siti dan Rose rasa terkejut. Okay, kalau nak tambah lagi bolehlah tambah to see what had happened ke, ataupun to see the cats in the drain ke. Okay, tapi saya ringkaskan kat sini. Nanti saya tengok kalau boleh tambah lagi. Okay, call, panggil. Mereka panggil. They call a boy. Okay, mereka panggil seorang budak lelaki who was walking nearby, yang sedang berjalan berhampiran. Okay, they called a boy who was walking nearby. Okay. Okay. Mungkin kalau tambah lagi boleh, dan memberitahunya apa yang berlaku. Okay. And told him about the cat. Okay, dan memberitahunya tentang kucing tersebut, ataupun about the incident lah, tentang kejadian tersebut. Okay, about the cat boleh, about the incident pun boleh. Okay, they called a boy who was walking nearby. Mereka panggil seorang budak lelaki yang sedang berjalan berhampiran, and told him, beritahu dia, about the incident, tentang kejadian itu. Okay. Okay, help, tolong. Budak tu lah yang tolong The boy, kali kedua kita gunakan the tak boleh gunakan lagi. The boy help. Okay, help them, menolong mereka, and save the cat. Okay, the boy help them, budak itu tolong mereka, and save the cat, dan selamatkan kucing tersebut. Okay, they apa perasaan mereka? Mungkin mereka rasa gembira, rasa lega. Okay, they felt okay. Lega dalam bahasa Inggeris relief. Rasa lega lah, kucing diselamatkan. Okay, they felt relief and okay, thank the boy for his for his help, ataupun for his kindness. Okay, for his help. Okay, thank the boy, terima kasih kepada budak lelaki tu, for his help, kerana pertolongannya. Okay, kita tengok dulu berapa patah perkataan yang kita dah ada, adakah lebih ataupun kurang. Kalau lebih kita kena kurangkan, kalau kurang kita boleh tambahkan. Okay,
Okey, 1, 2. Lapan patah perkataan. Okey, maksudnya ada 88 patah perkataan. Maksudnya kita boleh tambah sedikit, okey, untuk jadikan cerita kita lebih baik. Okey, kita semak dulu satu-satu. Okay, yesterday Siti went to the park. She took her cat with her. Okay, she met her friend Rose. They chatted happily about school. Suddenly, Siti's cat saw a butterfly. Okay, kita tambah kasi a beautiful butterfly. It felt excited, so it chased the butterfly. It jumped to catch the butterfly. Unfortunately, it fell and landed in the drain. Siti and Rose felt shocked. They called a boy who was walking nearby and told him about the incident. The boy helped them and saved the cat. They felt relieved and thanked the boy for his help. Okay. Apa yang kita boleh tambah kat sini ya? Okay, kejap. Kita bagikan perenggan tadi. Yang ini tadi perenggan yang kedua. Okay. Yang Siti and Rose felt shocked ni perenggan yang ketiga. Okay. Okey, 88. Okey. Saya rasa saya tak terlampau apa-apa kat sini lah. Okey, cukup lah ni 88 88 words. Okey, itu sahaja. Okey, cerita kita pada hari ini. Nanti yang ni kita kena tulis balik dalam bentuk perenggan. Okey, dalam ruangan jawapan yang diberikan. Okey, ini perenggan 1, perenggan 2 dan yang ni perenggan yang ketiga. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Thank you. Bye bye.